Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwa al-qaulul jadid wal qadimu la yata'ayyanu al-it'am bal yajuzu lil waliyyi aidan an yasuma anhu bal yusannu lahu dhalika kama fi syarh al-muhadzab wa sawwaba fi ar-rawdah al-jazma bil qadim. Safi ya. Ha? Sana? Tak bangun. Duduk. Okey, tak apa. Baik, jadi semalam kita perbincangan berkenaan dengan fidyah. Itu berkenaan dengan fidyah. Jadi orang yang berbuka ni, kita bincang semalam, sama ada dia berbuka dengan sebab uzur ataupun dia berbuka bukan dengan sebab uzur. Dan tiap-tiap satu daripada tu, maknanya uzur dengan tidak uzur tu sama ada sempat qada, tamakan minal qada tapi dia tak qada, ataupun lam yatamakan minal qada. Begitu juga dengan sebab berbuka dengan sebab uzur, sama ada dia tamakan minal qada ataupun lam yatamakan minal qada. Jadi pada ketiga, ada tiga rupa masalah kena fidyah. Ada tiga rupa masalah kena fidyah, satu rupa masalah tak kena fidyah, iaitu orang yang berbuka dengan sebab uzur dan dia tidak sempat untuk qada. Maknanya dia tak mampu untuk qada. Maknanya dia sakitlah lepas habis bulan Ramadan tu dia sakit. Memang dia sakit sebelum tu lagi, dan sakit tu berterusan sampailah bulan Syawal dan berterusan sampai dia mati. Jadi tidak ada masa yang dia sihat untuk dia qada puasa dia tu. Jadi orang ni ganti pun tak kena, fidyah pun tidak kena. Dan dalam kitab ni dia sebut banyak fidyah lah. Maknanya orang yang wa man mata, dia punya matan dia wa alaihi siyamun, dia siapa yang mati, siapa yang mati walhal atasnya tu puasa yang luput daripada Ramadan, maka ut'ima anhu li kulli yaumin muddun. Di it'amkan, bagi makan, maknanya tamlik. So it'am itu kita kata semalam maknanya tamlik. Maknanya tamlik bagi orang kena keluarkan satu mud bagi tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkan. Maknanya satu hari satu mud, 2 hari 2 mud. Kemudian dia nak sambunglah kata syarah wa ma dzakarahul musannif, dan apa yang disebut oleh musannif. Apa yang disebut oleh musannif iaitu kena bayar satu mud, kena keluarkan satu mud makanan asasi di satu tempat tu. Huwal qaulul jadid, itu adalah pendapat jadid, qaul jadid. Pendapat jadid kena bagi memang kena bagi ni lah, kena it'am sahaja, tidak ada pilihan. Wal qadimu wal qaulul qadim, dan pendapat qadim la yata'ayyanul it'am, tidak mesti bagi makan tu, tidak mesti bagi makan. Bal bahkan yajuzu lil waliyyi aidan,
harus bagi wali, juga an yasuma anhu, harus bagi wali bahawa ia berpuasa bagi pihak si mati. Bahkan bal yusannu lahu zalika, bahkan disunatkan baginya, seperti mana disebut dalam syarah Muhadzab dan wasawwaba fi Raudhah al-Jazma bil Qadim, membetulkan pada Raudhah, maknanya Imam Nawawi dan kitab Raudhah dia jazamkan dengan pendapat Qadim. Baik. Jadi masuk dalam hasyiah wa ma zakarahu al-musannif. Kata muhasyi rahimahullah, wa ma zakarahu al-musannif ay min annahu yut'amu anhu li kulli yawmin muddun faqat min ghairi tajwizi saum anhu kama huwa al-mutabadar min iktisarihi 'ala al-it'am. Walidzalika qala syarih wal qawlu jadid ai alladhi huwa ta'ayyanul it'am. Okey. Jadi wa ma zakarul musannif, apa dia ma zakarul musannif? Jadi muhasyi tolong datangkan, nak bayankan ma tu, ma zakarahu apa yang disebut. Ma zakarul musannif min annahu yut'amu anhu li kulli yawmin muddun faqat. Apa ni disebut oleh musannif, iaitu diberi makan, dikeluarkan satu mud makanan bagi pihak si mati bagi tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkan sahaja. Hak tu je, min ghairi tajwizi saum, tanpa mengharuskan puasa, tak boleh puasa daripada si mati. Kama huwal mutabas, seperti mana yang segera faham daripada iktisarnya matin tuan matan ni alal it'am, atas it'am bagi makan. Jadi musannif tuan matan hanya sebut bagi makan je, al it'am sahaja. Jadi fahamnya tak boleh bagi makan je lah, puasa tak boleh. Sebab itulah kata syarah wal qaulu jadid allazi huwa ta'ayyanul it'am, yang mana qaul jadid itu adalah mesti bagi makan, mesti it'am tu, tak boleh puasa. Wala yajuzu saum anhu, dan tidak harus puasa daripada si mati. Sebab apa tak boleh puasa? Li'anna saum ibadatun badaniyatun. Sebab puasa ni merupakan ibadat badaniyah. Ibadat badaniyah. Jadi kan kita bahagi dua kan, iaitu ibadat ada badaniyah tiga. Ada badaniyah mahdhah, ada maliyah, lepas tu ada yang campur dua. Badaniyah campur maliyah, macam haji. Diperlukan tenaga dan juga perlukan duit. Jadi kalau ibadat badaniyah semata-mata, dia tak terima niabah, dia tak terima ganti. Bismillah. Wahya tu ibadat badaniyah tu la tadkhuluha an-niyabah fil hayah. Dia tak terima niabah, dia tak terima ganti pada ketika hidup, fakadzalika ba'dal maut. Begitu juga selepas mati. Waktu hidup tak boleh nak ganti. Solat boleh tak nak suruh orang ganti? Tolong solat untuk anak? Tak boleh. Jadi ibadat badaniyah. Tapi kalau benda-benda yang berkait dengan harta boleh. Ibadat maliyah. Sebab tu zakat kita boleh ya. Wakil, boleh wakil. Dia terima niabah. Tapi ibadat badaniyah tak boleh. Jadi ibadat badaniyah la tadkhuluha an-niyabah. Kat usul fiqh itu pun kita ada sebut benda ni kan. Fil hayah fakadzalika ba'dal maut kiasan ala solah wal i'tikaf. Begitu juga selepas mati, kerana dikiaskan atas solat dan juga i'tikaf. Puasa pun tak boleh, dia macam solat juga, i'tikaf pun tak boleh juga. Nak minta wakil tolong i'tikaf untuk anak nazar nak i'tikaf 1 hari, tak boleh. Kiasan ala solah wal i'tikaf fa inna man mata, kerana bahasanya orang yang mati, wa alaihi solatun, dan atasnya solat, aw i'tikafun ataupun i'tikaf, dia ada solat ataupun i'tikaf yang dia tak buat, lam yuf'al zalika anhu, tidak dilakukan zalika
al-mazkur minal solah wal i'tikaf tu daripada orang mati itulah, man mata tu. Bal wala fidyata lahu, bahkan tidak ada fidyah pun bagi orang tu, bagi orang si mati tu. Maksudnya contohnya dia ada iktikaf, contohnya dia ada solat satu hari, adakah bolehkah kita nak keluarkan fidyah untuk dia, ganti solat? Ada pendapat muktamad tak boleh. Wala fidyata lahu alal muktamad. Sebab apa tak boleh? Alal mu'tamad indana, di sisi kita lah mazhab Syafi'i, li adami wurudiha, kerana tak waridnya fidyah tu. Jadi muktamadnya kita kata tak ada. Kalau orang mati, dia ada solat yang dia ditinggalkan, tak ada fidyah bagi pihak dia. Maknanya orang yang hidup ni tak perlulah dia nak keluarkan fidyah, ganti solat dia tinggal berapa tahun dah, 30 tahun solat, jadi kiralah satu hari satu fidyah. Jadi satu hari ada 5 waktu solat, jadi kiralah setahun tu ada berapa ratus hari, darab 5, lepas tu berapa puluh pula, banyak keluarkan fidyah kan, satu mud, satu hari satu mud, satu hari satu mud. Jadi tak perlulah, sebab yang muktamadnya ada tidak ada, sebab tak warid. Wakila, ada kil yusalla anhu, wakila yufda anhu likulli salatin muddun wa an i'tikafi kulli yaumin wa lailah. Tapi ada pendapat kil di solat bagi pihak dia si mati tu, dia ni ada tinggal solat, pendapat kil ni kata boleh solat untuk dia, maknanya hak hidup tolong solat untuk si mati. Dia ada tinggal 5 waktu, okey dia solat dia tolong solat untuk si mati. Wakila yufda anhu, dibayar fidyah bagi pihak si mati, dia ada tinggal 5 solat, bayar 5 mud, bagi tiap-tiap satu solat tu 1 mud. Yufda anhu likulli muddin wa an i'tikafi kulli yaumin wa lailah. Dan juga bagi i'tikaf tiap hari, tiap-tiap satu hari satu malam tu, i'tikaf sehari 1 mud. Lepas tu kata Syekh Bajuri, wala ba'sa bi taqlidi zalika, dan tidak mengapa dengan taklidkan kil ni lah, pandangan ni. Fa innahu yuhka anna subki fa'alahu fi ummihi. Dia kata, dan dihikayatkan bahwasanya Imam Subki dia buat bagi untuk mak dia, buat yang demikian tu. Demikian tu wallahu alam lah, sama ada solat ataupun fidyah, dia buat bagi mak dia, untuk mak dia. Tapi kata Syekh Bajuri, fa in qalladal hanafiyata fi isqatis salati al-mashhur kana hasanan. Jadi kalau dia taklid mazhab Hanafi pada menggugurkan solat yang masyhur tu, isqat yang masyhur lah, bukan solat tu yang masyhur, isqat maknanya masyhur, maknanya isqatis solat al-mashhur. Kalau dia taklid Hanafi pada pada menggugurkan solat tu, kana hasanan, itu tu lebih baiklah. Fa in qallada kana hasanan, taklid Hanafiyah tu lebih baik. Jadi kalau nak dari dia nak taklid dari segi dia nak buat seorang-seorang dia tu, tu mafi muskilah, tafala wala ba'sa. Cuma muktamadnya tidak ada. Wa alal mu'tamad indana, dan atas pendapat muktamad di sisi kita, pendapat muktamad di sisi kita, solat tak boleh diganti lah, tak boleh terima niabah sama ada ketika hidup ataupun ketika mati. Begitu juga i'tikaf. Tapi ada istisna. Wa alal mu'tamad indana yustasna rak'at tawaf fa innahuma yajuzani tab'an lil haji. Okay. Jadi contohnya buat badal haji kan,
Jadi ada orang si mati ni, dia meninggal, dia dah meninggal, dia tak dah buat haji, tapi dia mampu buat haji. Jadi kita buat haji bagi pihak dia. Kita buat haji bagi pihak si mati. Jadi bila kita buat haji bagi pihak si mati, jadi lepas tawaf disunatkan untuk semayang 2 rakaat. Kita semayang 2 rakaat tu bagi pihak siapa? Bagi pihak si mati juga. Di sini boleh. Sebab dia taba'an lil hajj. Faham? Dia taba'an. Lepas tu kita diistisnakan. Sebab kalau nak ikutkan solat, dia ibadat badaniah mahdhah. Haji dia campur badaniah dengan maliyah. Jadi boleh 2 rakaat tawaf tu boleh, kerana ikut haj. Dan wama, satu lagi, wa alal mu'tamad yustasna ma law nazara an ya'takifa sha'iman. Kalau dia nazar, dia nak i'tikaf, dalam keadaan berpuasa, ataupun dia nak berpuasa dalam keadaan dia i'tikaf. Fa innahu yajuzu an ya'takifa anhu tab'an lisaum. Maka harus bagi dia i'tikaf dari bagi pihak si mati itu tab'an lisaum, kerana ikut puasa. In qulna bisaumil wali wa huwal mu'tamadul ati. Jadi kalau si mati itu ada nazar, dia nazar nak i'tikaf, tengku. Dia nazar nak i'tikaf dalam keadaan berpuasa. Okey. Jadi harus orang yang hidup ni, kan orang pendapat qadim kan boleh puasa kan, boleh puasa untuk si mati. Jadi kalau si mati ni dia dah puasa, jadi hak hidup ni boleh tolong puasa untuk dia. Jadi dia puasa untuk si mati itu, lepas tu dia iktikaf. Jadi tentu boleh. Iktikaf tu dia taba'an lisaum. Faham tak? Mafhum? Meh? Ni wa yustasna ma law nadhara an ya'takifa sha'iman. Au yasumu mu'takifan. Apa beza dua tu? Beza apa dah tu? An ya'takifa sha'iman au yasumu mu'takif au yasuma mu'takifan. Dia nazar nak i'tikaf dalam keadaan dia berpuasa. Dia i'tikaf tu dalam keadaan dia tengah berpuasa, keadaan dia berpuasa.
Ataupun dia nak berpuasa dalam keadaan dia iktikaf. Ada beza? Macam mana? Itu nazar iktikaf ni, nazar puasa. Lah awal tu dia iktikaf dulu. Iktikaf kan puasa tu lah. Puasa, dia nak iktikaf dalam keadaan dia berpuasa. Dia nak iktikaf dalam keadaan dia berpuasa. Nampak kan, dia nak iktikaf dalam keadaan dia berpuasa. Yang kedua, dia nak berpuasa dalam keadaan dia iktikaf. Nak? Dia nak puasa dalam keadaan dia iktikaf. Jadi ada iktikaf dulu lah. Yasumu mu'takifan. Fa innahu yajuzu an ya'takifa anhu. Boleh nak iktikaf bagi si mati tu tab'an lisaum. In kulna bisaumin wali wa huwal mu'tamad al-ati. Kan? Allah Alam. Apa? Macam mana? Waktu dia puasa itu yang kadang kita lama kata waktu puasa dia. Pertama tu agak yang sekejap. Ya. Kedua cara kita panjang kadang tu niat waktu buka dengan sahur tu. Tak syarat, maknanya boleh berlaku juga sekejap kalau kita takdirkan dia masuk time dekat-dekat nak puasa. Dekat nak ni, maknanya dia yasum mu'takifan. Jadi sebelum dia puasa tu, sebelum masuk waktu nak sahur tu, dia iktikaf. Iktikaf tu dia puasa. Maknanya dia dia berpuasa dalam keadaan dia iktikaf. Faham kan? Cuma itulah nampak macam beza tu. Kawan tu tadi dia puasa tu. Dia berpuasa, dia iktikaf dalam keadaan dia puasa. Yang ni dia berpuasa dalam keadaan dia iktikaf. Nampak ada beza sikit kan? Ni hal dia shaim, yang ni hal dia mu'takif. Dia yang iktikaf dalam keadaan dia puasa. Ini dia nak berpuasa dalam keadaan dia iktikaf. Cuma nak tasawur tasawur sedikit pun boleh juga yang kedua tu. Cuma dia masuk masjid, maknanya dekat-dekat nak puasa. Maknanya dekat-dekat nak habis nak kat masuk waktu subuh. Lepas tu dia niat iktikaf, lepas tu puasa. Yasum mu'takifan. Tapi sebab nak dapatkan puasa tu lah. Sebab mereka tu kena dua-dua sekali kan. Jadi boleh untuk iktikaf. Tapi iktikaf tu sebab kena turut puasa. Sebab dia nazar nak iktikaf dalam keadaan puasa ataupun nak puasa dalam keadaan iktikaf. Ada iktikaf tu apa pun nak kena ada kot. Jadi dia turut sebab puasa. Yang naknya sebenarnya puasa tu. Nak ganti untuk orang mati tu puasa tu. Tapi sebab dia ada nazar dia. Nazar tu puasa berkait dengan iktikaf tu. Allah Alam. Nampak tu. Berperhati-perhati tengok. Aku ada nampak lain lah. Fa innal jadidal mani' lisaum dhaif. Jadi dia kata mu'tamad in kulna bisaumil wali wa huwal mu'tamad al-ati. Jadi nak kata boleh ni jika kita kata dengan boleh untuk wali tu berpuasa. Yang tu yang mu'tamadnya pun. Jadi masalah ni boleh kita masalah ni boleh kita istisnakan ni jika kita cakap si wali boleh berpuasa bagi si mati. Barulah boleh nak istisna ni. Tapi dan inilah pandangan yang mu'tamad.
Sebab pendapat jadid yang menegah puasa tu dhaif. Dhaif. Tapi boleh ke nak tanggung? Dia kata boleh ke nak tanggung? Perkataan musannif ni bukannya ta'ayyun it'am saja. Dia kata wa yumkinu jarayanul musannif 'alal qadim li'anna ibaratahu laysa fiha dalalatun 'ala ta'ayyunil it'am wa inna maqtasara 'alaihi yani 'alal jadid likaunil jadid mahalla wifaqin bainal jadid wal qadim. Wa amma as-sawm fa fihi al-khilaf bainahuma. Jadi dia kata boleh je kita perjalankan kalam musannif ni alal qadim juga. Faham? Kita boleh perjalankan kalam musannif ni atas penangan qadim juga. Tapi kenapa dia tak sebut yang puasa tu? Sebab dia tak sebut puasa tu sebab puasa tu ada khilaf. Jadi dia sebutlah yang mahallul wifaq. Tempat orang kata qadim dengan jadid ni sama-sama setuju. Faham? Li wa yumkinu jarayanil musannif 'alal qadim sebab li'anna ibaratu laisa fiha dalalatun 'ala ta'yunil it'am. Ada ibarat dia, ada pada ibarat dia dalalah, ada petunjuk dia bagi faham kat kita mesti kena it'am. Tak ada kan? Dia cuma bagi tahu wa man mata wa alaihi siyamun min ramadan ut'ima anhu li kulli yaumin. Dia tak kata pun tak boleh puasa. Jadi tak ada dalalah dalam perkataan musannif itu tidak ada dalalah yang menunjuk atas ta'ayyunil it'am. Hatta kalau kita baca pun zihin kita tak berpindah kepada satu kepahaman yang memang kena bagi makan. Tak ada. Tu dia kata tak ada dalalah ala ta'ayyunil it'am. Wa inna maqtasara, lepas tu kenapa dia seolah ada soal kenapa dia iktisar, dia memada hanya sebut it'am saja. Wa inna ma iktasara alaihi alal jadid tu adalah pendapat jadid iaitu it'am tu likaunihi kerana al-jadid tu mahalla wifaqin. Itulah tempat wifaq, ada muwafaqah antara jadid dan qadim, bainal jadid wal qadim. Wa amma saum adapun puasa alaihi ala jadid ala qadim dia, ala qadim ataupun ala al-it'am. Iktasara ala al-it'am likaunihi mahalla wifaq bainal jadid wal qadim. Wa amma saum fa fihi khilaf bainahuma. Adapun saum maka padanya khilaf antara qadim dan juga jadid. Wal aula hamlu kalamil musannif ala hadza. Tapi kata aula hamlu kalamil musannif ala hadza dhaif al jadid kama alimta. Hamlu kan? Hamlu. Salah. Mahallu wal aula sama salah hak ni macam tu juga dari betul kan. Hamlu wal aula hamlu kalamil musannif ala hadza dhaif al jadid kama alimta. Tapi aula dia kata bawa pada pendapat dhaif ni, ya, pendapat dhaif yang pendapat jadid. Sebab itulah yang mutabadarnya, mutabadar pada fahamnya iktisar ala it'am, itulah. Walaupun boleh juga kita bawa tanggung kat situ. Ini pun boleh tapi aula nak bawa yang mana. Jadi kita tengok kalam ni macam ni pun sahih, yang ni pun sahih. Baik. Kemudian masuklah Syiah lagi, wal qadim la yata'ayyanul it'am. Qauluhu wal qadim la yata'ayyanul it'am huwal mu'tamad. Jadi wal qadim tak mesti bagi makan. Itilah yang muktamad. Qadim ni lah yang muktamad. Fa hadhil mas'alah minal masailil mu'tamadah fil qadim. Dan ini masalah ni daripada masalah-masalah, daripada masail-masail yang diiktimadkan pada fil qadim. Maknanya diiktimadkan pada pandangan qadim. Kenapa di sini pada masalah ni diiktimadkan qaul qadim wa inna ma kana al qadim mu'tamadan huna? Ada hanya saja pendapat qadim diiktimadkan di sini pada masalah puasa ni li wurudil akhbaris sahihati dalati ala jawazi saum, kerana wurudnya khabar-khabar, yakni hadis-hadis yang sahih yang menunjuk
yang menunjuk atas keharusan berpuasa, atas harusnya puasa. Ka khabari sahihan, seperti khabar yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan sedangkan ada atasnya puasa, maka soma tu kita cakap apa itu? Soma tu khabariyah apa ni? Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Maksud dia apa ni? Amar soma anhu waliyu ai apa ni? Maknanya fal yasum anhu waliyuhu. Ini li yasum anhu waliyuhu. Maka hendaklah wali dia berpuasa daripada pihaknya. Dan ulama khilaf adakah amar di situ dengan makna wujub, hal al-amru lil wujub ataupun bukan. Jadi al-amru itu bukan lil wujub, kecuali kita kata sebahagian zahiriyah bahawa al-amru itu lil wujub, maknanya wali kena wajib puasa untuk si mati. Wali khabari muslimin, dan khabar muslim iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin qalat lahu, Nabi kata kepada seorang perempuan yang berkata kepada Nabi, inna ummi matat wa 'alaiha saumu nadrin afa asumu anha. Dia kata mak aku mati dan dia ada puasa nazar, maknanya atasnya puasa nazar, adakah boleh aku puasa bagi pihak mak aku? Kata Nabi, sumi an ummiki, puasalah dari apa ni, daripada ibu kamu. Ini puasa bagi pihak ibu kamu. Jadi disebabkan ada hadis apa ni, ada hadis yang warid yang sahih, mana boleh untuk puasa, maka dipegang pendapat qadim dalam masalah ni. Kemudian masuk lagi dalam syarah lagi, Syekh dia sebut kalam matan, sebut kalam apa ni, dia lerek lagi lah kalam syarah kata bal yajuzu lil wali aidan an yasuma anhu, bahkan harus bagi wali dia puasa bagi pihak si mati. Kata Muhasyi rahimahullah, qauluhu bal yajuzu lil wali bal walil ajnabi. Kita baca dah semalam kan, bal walil ajnabi bi idnin minal mayyit bi an awsa bihi au bi idnil wali bi ijratin au duniha. Jadi harus bagi wali, bahkan harus bagi ajnabi dengan izin daripada si mati. Macam mana si mati bagi izin? Wasiat. Bi an awsa bihi, dengan mana si mati itu wasiatkan dia, wasiatkan dengan puasa bagi pihak dia. Ataupun tak dapat izin si mati pun tak ada, sebab tak ada wasiat, tapi dia dapat izin wali. Selepas tu orang ajnabi, anak orang lain, contohnya ada sahabat meninggal, kita tanya wali dia ada tinggal puasa tak? Saya nak puasa untuk dia 5 hari. Contoh. Sama ada dengan maknanya wali bagi izin. Bi ujrah, sama ada dengan ujrah, dengan upah, ataupun duniha, ataupun bukan dengan upah. Dengan upah atau bukan dengan upah. Bi khilafi saum bila iznin, bersalahan puasa tanpa izin daripada wali ataupun mati. Tak boleh lah kalau ajnabi dia nak puasa tanpa izin daripada wali ataupun daripada si mati, tak boleh. Bi khilafihi yajuz tadi lil wali, bal walil ajnabi tu dengan izin. Bi khilafihi bila iznin, bi khilafi saum bila iznin. Wa mazhabul Hasan al-Basri radhiyallahu anhu annahu law sama anhu 30 rajulan yawman wahidan bil izni jaza wa wafaqahu mazhabu Syafi'i ala al-mu'tamad qiyasan ala ma law kana alaihi hujjatul Islam wa hujjatul nadri wa hujjatul qada fastajara anhu salasatan kullu wahidin liwahidatin fi amin wahid. Habis itu. Fastajara anhu salasatan kullu wahidin liwahidatin fi amin wahid.
Faham? Ha? Mafhum? Ha? 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 Puasa asing-asing. Puasa masing-masing 30 orang. Mazhab Hasan Basri, kalau 30 orang puasa dengan izin. Ada kawan-kawan dia 30 orang mai. Kan? Lepas tu hak si mati ni ada 30 hari puasa. Lepas tu apa ni? Koklah ayah dia tanya siapa nak puasa untuk anak dia dan sebagainya, ada ni. Masing-masing 30 orang ni nak puasa untuk dia. Jadi pakat-pakat dah esok ni kita puasa bagi si fulan hak meninggal ni. 30 orang ganti 30 hari dia. Settle lah sehari lah settle. Jadi kalau 30 orang puasa bagi pihak dia, salasuna rajulan yauman wahidan. Soma anhu salasuna rajulan yauman wahidan, satu hari tu 30 orang. Dia dapat 30 hari dengan izin bil izni jaza. Dan pendapat Hasan Basri ni dia muafakat dengan mazhab Syafi'i, muafakat dengan mazhab Hasan Basri ni atas pendapat yang muktamad. Qiyas masalah haji, qiyasan ala ma law kana alaihi hajjatul Islam ataupun hajjatul Islam. Contohnya qiyas masalah orang tu ada haji Islam, haji nazar, haji qada, ada 3 haji. Fasta'jara anhu salasatan. Jadi orang yang hidup ni lah, dia upah 3 orang. Dia upah 3 orang, kullu wahidin, tiap-tiap seorang daripada 3 orang ni li wahidah, ai li hajatin wahidah. Tiap-tiap seorang ni satu haji. Ni seorang ni kamu buat kat dia haji haji Islam, yang ni haji nazar, yang ni haji qada. Upah tahun yang sama. Upah dia duit banyak, dia boleh upah 3 sekali satu tahun tu. Fi amin wahid, pada satu tahun settle. Settle. Tu kelebihan lah, kelebihan ada duit, lepas tu tahu hukum. Boleh lah. Lepas tu ni pun ada khilaf jugalah. Masalah wali-wali ya. Kan Nabi sebut kan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa mati dan hal-hal ada atasnya puasa yang luput, maka hendaklah puasa bagi pihak dia, wali dia. Jadi wali tu ada khilaf lah. Wal murad bil wali, kata Muasyi, huna kullu qaribin lil mayyit wa in lam yakun asiban wala warisan wala waliya malin alal mu'tamad. Jadi yang murad dengan wali dalam hadis tu, dia tiap-tiap kaum kerabat dia lah, tiap-tiap kaum kerabat si mati, walaupun kaum kerabat tu bukan orang yang makan asabah. Wala warisan, dan bukan juga dia wala waris, dan dia bukanlah orang yang mewarisi harta si mati. Contoh cucu kan, cucu dia tak waris, tapi nak puasa boleh. Tak syarat dia tu orang yang makan asabah, tak syarat orang tu yang dia mewarisi si mati tak. Dan bukan juga wala waliya malin, dan bukan juga orang tu orang yang wali harta, yang bicara harta si mati tu, alal mu'tamad, atas pendapat mu'tamad. Wa qad qila bi kullin minha, dan dikatakan dengan tiap-tiap satu daripada apa yang tersebut ni. Maknanya ada yang kata wali kat sini orang makan asabah, ada yang kata waris, ada yang kata wali mal. Maknanya ada pandangan, tiga tu ada pandangan yang mengatakan fa inna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fi khabari Muslim as-sabi' lisailah lahu
Kerana sesungguhnya perkataan Nabi SAW pada khobar hadis yang Sahih Muslim yang lepas, perkataan Nabi kepada perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW tu, yang inna ummi matat tu, Nabi kata apa? Sumi an ummiki. Nabi suruh puasa puasa daripada pihak mak kamu. Jadi fa inna qaulahu ni khabar dia yubtilu al-qaula bi anna al-murada waliyul mal. Dia membatalkan pandangan yang mengatakan maksud dengan wali itu wali umal. Jadi anak perempuan tu bukan wali umal. Jadi dia membatalkan pandangan tu. Dan wal qaula, ini yubtilul qaula. Atah pada qaul tu lah pertama tu. Dan dia perkataan Nabi tu juga membatalkan pandangan yang mengatakan bi annal murad waliyul usubah. Perempuan bukan waliyul usubah. Wali usubah. Ayo. Betul ya? Pun membatalkan pandangan tu juga. Wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan padanya, pada wali, disyaratkan pada wali itu an yakuna balighan aqilan walau raqiqan. Disyaratkan pada wali itu, jadi wali tadi ni kita kata kullu qarib lil mayyit, ya, tiap-tiap kaum kerabat si matilah. Jadi syarat bagi wali tu, orang nak puasa pada wali dan puasa bagi pihak dia tu, sila dia tu baligh sampai umur berakal, walaupun dia tu hamba, mafi muskilah, boleh. Li'annahu min ahli fardhi saum. Kerana orang rokik ni, walaupun rokik akil, walaupun rokik, kerana dia tu rokik tu daripada, dia termasuk daripada kumpulan orang-orang yang difardukan puasa. Bi khilafi sabi wal majnun, bersalahan budak-budak dan juga orang gila. Mereka ni bukan min ahli fardhi saum, mereka tak wajib puasa. Budak-budak majnun, sebab syarat wajib berakal. Lepas tu pada masalah haji, kenapa disyaratkan hurriyah? Kenapa disyaratkan merdeka? Wa inna mashturitat hurriyatuhu fil haji. Masalah wali pada haji kena apa? Kena orang yang merdeka. Jadi disyaratkan hurriyah hanya pada haji kerana raqiq laisa min ahli hajatil Islam. Kerana hamba bukan daripada ahli orang yang wajib haji. Sebab dia syarat dia hurriyah, merdeka. Fahuwa kasabi. Adanya orang yang raqiq, kalau dia buat haji pun nanti kalau dia dah merdeka dia kena buat balik. Betul tak Izin? Angguk-angguk kita salah Li'anna raqiq laisa min ahli hajati Islam. Fa kasabi sama tu dibuat bab haji. Sama ai fi babil haj. La huna, bukan di sini bab puasa. Sebab tu ada beza situ. Habis. Bismillah. Baik. Kita masuk kata masalah syekh pula.
Habis nampak tu. Jadi kita tahu dah sini siapa, kita tahu lah maknanya ada pandangan yang mengatakan fidyah. Pandangan siapa tu Allahu a'lam, disebut qil. Tu kena cari ya. Qil, siapa yang kata yusalla anhu, siapa yang kata yufda anhu. Dan Imam Subki pernah beramal dengan pandangan tu. Hikayatkan dia buatlah benda tu. Itulah yang sebahagian orang-orang kita buat. Dia dalam mazhab Syafi'i memang tu bukan pendapat muktamad. Cuma dia beramal dengan pandangan tu. Baik. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullah, wasyaikhu in ajaza anis saumi yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Jadi kata musannif rahimahullah, habis dah yang tadi, masuk yang baru. Wasyaikhu, dan syekh. Syekh sini maksudnya tua lah, orang tua. Dan syekh, tapi syekh orang yang lebih 40 tahun, panggil syekh. Ajuz, lepas tu syarah tambah wal ajuz. Ajuz ni tua sangat lah, tua. Wal ajuz, orang yang tua sangat. Wal marid alladhi la yurja bur'uhu, dan orang yang sakit yang tiada harapan sembuh. Faham situ, ada sakit yang ada harapan sembuh, itu bab lain. Jadi orang kita kata orang tua juga. Syekh ni orang tua, ajuz ni lagi tua. Jadi orang yang tua dan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh, in ajaza kullun minhum, jika lemah tiap-tiap daripada mereka tu anisaum, daripada puasa, dan semua tu tak mampu nak puasa, yuftiru wa yut'imu an kulli yawmin muddan. Jadi mereka berbuka dan mereka bagi makan it'am tiap-tiap hari yang berbuka tu satu mud. Maksudnya satu hari satu mud, 2 hari 2 mud. Tengok wasyaikh dalam hasyiah. Wasyaikhu ila akhirih hadza bayanu li hukmin li hukmi mafhumi ma sabaq fi syurutil wujub minal qudrah ala saum. Hukum bagi mafhum apa yang dipahami, mafhum apa yang telah lalu daripada syarat-syarat wajib daripada qudrah ala saum. Tak boleh yang tu. Wasyaikhu man jawazal arba'in. Jadi syekh orang yang melepasi 40 lebih 40 tahun. Wal ajuz allazi balagha aqsal kibar. Adapun ajuz orang yang sampai kepada sehabis-habis tua. Tua sangat dah ni. Wa yuqalu lahul harim. Wa huwa akhas min asy-syekh. Dia lebih khusus daripada syekh. Fa'atfuhu alaihi min atfil khas 'ala al-am. Jadi atafkan ajuz atas syekh ni merupakan atas khas di atas am. Jadi syekh itu lebih umum, ajuz ni lebih khusus. Jadi syekh orang yang lebih 40 tahun. Jadi yang sampai sehabis-habis tua tu pun lebih 40 tahun enggak? Jadi dia umum lagi lah. Jadi ajuz tu khusus, orang yang dah sampai kepada sehabis-habis tua. Tua sangat lah, tua bangka. Lepas tu wal marid, wa qawluhu wal marid alladhi la yurjabu bur'uhu ay bi qawli ahli al-khibrah. Itu dengan perkataan ahli khibrah. Orang yang ada pengalaman lah, orang yang tahu, doktor lah sekarang ni. Itu orang ni tak ada harapan sembuh. Maknanya ghalibnya penyakit ni tak ada harapan nak sembuh. Kita tak nafikan boleh sembuh. Tapi ghalib dia macam mana? Sya'an penyakit ni memang dia ni dah sampai tahap ni tak ada harapan sembuh. Ataupun saat dia ni dia kena penyakit ni di umur yang macam ni tak ada harapan sembuh dah. Jadi kalau doktor kata Abu Hasan Ahmad dia tak ada harapan sembuh, jadi dia termasuk dalam marid yang la yurja allazi la yurja buruhu. Dia la yurja buruhu, lepas tu dia ajaza anis saum. Wa ammal marid allazi yurja buruhu fasayati fi qawli wal marid wal musafir ila akhirih fa innal muraunaka alladhi yurja buruhu.
Adapun sakit yang ada harapan sembuh, dia bab lain. Dia kategori lain. Kategori dia berbuka, dia kena ganti. Sini kategori orang yang berbuka, dia tak kena ganti puasa, tapi dia kena fidyah. Kena fidyah sahaja. Kena fidyah sahaja. Secara ijmalnya kita kata dua je lah, iaitu orang tua bangka, dan juga orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Dan kedua-duanya tak mampu nak puasa. Jadi bila kedua-duanya tak mampu nak puasa, dia berbuka dan dia bayar fidyah. Macam mana in ajaza kullun minhum anisam tu? Qauluhu in ajaza kullun minhum anisam ay bihaisu yalhaquhu masyaqqatun syadidatun la tahtamilu adatan inda zayyadi. Sekira-kira mengiringi akan dia oleh kepayahan yang sangat. Ada susah lah kalau dia puasa tu, ada kesusahan, ada kepayahan yang tak dapat ditanggung pada adat di sisi zayyadi. Ada khilaf sini. Maksud dia tak mampu nak puasa tu macam mana? Ada masyaqqah. Itu satu. Ada masyaqqah yang tak ditanggung pada adat. Atau masyaqqah yang tubihu ataupun masyaqqah tubihu tayammum inda ramli. Ataupun dia mengharuskan tayamum di sisi Imam Ramli. Jadi kena faham bab tayamum pula. Apa bab tayamum yang mengharuskan orang tu tayamum? Sakit memang sakit. Sakit terus sakit ke boleh tayamum ke macam mana? Ni sakit ke ni? Tapi dia kata yang mengharuskan puasa. Mengharuskan tayamum. Ada masyaqqah yang mengharuskan tayamum di sisi Romli. Apa dia yang mengharuskan tayamum Yang mengharuskan tayamum. Kaitan kata ada masalah sakit. Kalau dia guna air dia mati. Lagi? Jadi parut. Okey, lagi. Nanti sini buat puasa macam mana pula? Ceritalah. Ada kaitan dengan air tak? Ada tu? Nak jaga je lah. Meh. Oi. Rehat banyak ni. Meh. Bab puasa ni macam mana? Adik. Kalau kena air dia lambat sembuh. Okey. Ahsanta. Fatahallahu alaik. Jadi bab tayamum, kita ni dengan masalah ayak lah. Kalau dia guna ayak, dia mati. Kalau dia guna ayak, hilang manfaat anggota dia, lumpuh ke apa ke. Kalau dia guna ayak, dia lambat sembuh. Kalau dia kena ayak, lagi sakit. Kalau kena ayak, macam-macam lah. Akan jadi parut dan sebagainya. Benda yang sama tu kita letak kat sini. Tapi masalah sini kita dengan puasa. Kalau puasa dia mati. Kalau puasa dia lagi sakit. Kalau puasa dia lagi teruk sakit dia. Kalau puasa boleh jadi dia punya hilang manfaat anggota dia, jadi lumpuh dan sebagainya, datang kena stroke ke apa ke. Benda cuma yang ni dengan puasa, tadi dengan air. Tapi yang cuma benda yang sama, tubihu tayamum kat sana, terletak kat sini.
Cuma ni kita pakaikan dengan puasa. Kalau puasa jadi macam ni, kalau puasa jadi macam ni. Kalau sana, kalau guna ayak jadi macam ni. Guna ayak jadi macam ni. Boleh. Jadi kalau orang ni kalau dia puasa lagi sakit. Jadi dia tak payah puasa. Itu maknanya dia lemah. Kat situ dia lemah daripada berpuasa. Ataupun diketak. Tak boleh kalau tak makan lagi dia jadi ketak. Bukan orang tua orang muda pun kalau lapar sangat dia akan jadi ketak. Terlampau lapar. Itu maksud dia. Jadi ada khilaf lah. Satu masyaqqah syadidah la tahtamilu adatan. Satu lagi tubihu tayammum inda ramlihi. Okey. Baik. Tengok yuftiru. Yuftiru. Jadi orang ni dia boleh berbuka. Tengok pada kata berbuka tu. Qauluhu yuftiru. Walau takallafal masyaqqata was-sama waqa'a saumuhul mawqi'ah wa in kana al-wajibu fi haqqihil fidyata. Jadi orang yang tua tak mampu nak puasa, tua yang tak mampu nak puasa dah, dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, kalau dia bebankan takallafal masyaqqah, dia bebankan diri dia, tanggung masyaqqah, kesusahan yang ada tu, dan dia berpuasa, maka puasa dia jatuh pada tempat. Maknanya puasa dia tu dikiralah sah. Waqa'a saumuhul mawqi'. Kerana puasa tu jatuh pada tempat dia lah. Nak kata maknanya puasa tu sahih dan tak perlu lagi dia nak banyak fidyah. Dan jika wajib pada hak dia pun fidyah. Wajib pada hak dia tu fidyah. Dia tu memang wajib pada di sisi dia tu adalah keluarkan fidyah. Tapi dia tanggung juga kesusahan yang ada. Kesusahan berpuasa tu dia tanggung dan dia teruskan berpuasa. Ini puasa dia sahih. Cuma masalah khilaf. Wa hal hiya wajibatun fi haqqihi ibtidaan aw badalan anis sawm. Adakah hiya tu fidyah? Adakah fidyah tu wajib pada hak dia tu pada mula-mula lagi, ataupun fidyah tu merupakan badal daripada puasa? Mafhum? Adakah dia badal daripada puasa? Maksudnya dia badal daripada puasa, asalnya wajib puasa, tapi sebab puasa tak mampu ganti dengan fidyah. Faham tak? Boleh faham kan? Jadi asalnya puasa wajib. Kalau yang pendapat pertama, dia kata awal-awal lagi memang tak wajib puasa dah. Memang awal-awal kena fidyah. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, awal-awal wajib puasa, tapi sebab puasa tak mampu digantikan dengan fidyah. Maknanya fidyah tu badal. Yang pertama fidyah bukan badal. Wajhan. Dua qaul. Maknanya jawab hadza soal ni, fi jawabi hadza soal wajhan. Dia mubtada'. Ini khabar yang mahzuf. Fi jawabi hadza soal wajhan. As-sahhuhuma, yang paling asah daripada kedua-dua qaul tu, dua wajah tu, al-awwal, yang pertama. Mana yang pertama? Wajib fidyah awal-awal lagi. Bukan wajib puasa. Bukan wajib puasa. Kita akan tengok disebabkan khilaf di sini, dia berlaku khilaf pada masalah lain. Disebabkan khilaf di sini, dia berlaku khilaf pada masalah lain. Baik. Falau qadara 'ala saum ba'da fawatihi, maka kalau dia tak mampu pula. Falau qadara mampu, kuasa ia atas puasa, ba'da fawatihi,
selepas luput puasa. Okey ya. Dia mampu untuk puasa selepas dah habis dah puasa. Maknanya dah apa ni? Okey. Katalah puasa dah habis dah, bulan Ramadan pun dah habis. Lepas bulan Ramadan habis, tiba-tiba dia rasa kuat, dia boleh puasa. Faham? Faham? Okey. Falau qadara ala saum ba'da fawatihi lam yazamhul qada. Tak lazim ke atasnya qada, tak lazim akannya qada. Sawaun kanat qudratuhu ba'da ikhrajil fidyah aw qablahu. Hak ni dibina di atas pandangan pertama. Wajib awal-awal fidyah, bukan puasa. Jadi katalah dia mampu puasa selepas luput puasa. Maknanya bulan puasa dah habis dah. Lepas tu dia mampu untuk berpuasa. Adakah dia wajib qada puasa tersebut? Adakah dia wajib qada puasa tersebut? Dia kata tak wajib dia qada puasa tersebut. Sama ada dia mampu tu selepas dia keluarkan fidyah ataupun sebelum dia keluarkan fidyah. Faham kan? Jadi contohnya sekarang ni bulan Syawal. Bulan Syawal dia kuat. Okey, bulan Syawal dia kuat. Tadi bulan puasa dia tak puasa. Sebab sakit ni. Sakit yang tak ada harapan sembuh ataupun dia apa ni ajus. Tapi tiba-tiba dia rasa kuat pula bulan Syawal ni. Kadang-kadang ada orang tua-tua macam tu, tiba dia rasa kuat, dia boleh puasa. Baik, sekarang ni adakah kita nak kata kat dia ni, kamu dah keluar fidyah ke belum? Kamu dah belum keluar fidyah. Okey, kamu kena puasa. Kalau kamu tak keluar fidyah lagi, kamu kalau kamu tak keluar fidyah lagi, kamu kena puasa. Kalau kamu dah keluar fidyah, kamu tak payah puasa. Adakah macam tu? Tak. Dah keluar fidyah ke, tak keluar fidyah ke, dia tak wajib puasa. Sebab wajib dia pada awal-awal adalah fidyah. Boleh faham? Li'annahu, sebab apa sebab apa tak kena qada walaupun dia tu mampu walaupun kemampuan dia untuk berpuasa tu sama ada selepas keluarkan fidyah ataupun sebelum. Li'annahu mukhatabun bil fidyati ibtidaan. Kerana dia dikhitab dengan fidyah pada mula-mula lagi. Kama qala Syekh Al-Atiyah wa huwa muqtada itlaqil muhasyi awalan. Ini dibina di atas pandangan pertama, pendapat pertama tu. Dia dikhitab dengan fidyah. Maknanya wajib ke atas hak dia adalah fidyah mula-mula. Bukannya puasa lepas tu diganti dengan fidyah. Jadi sama ada dia mampu tu selepas dia keluarkan fidyah ataupun sebelum keluarkan fidyah, dia tak wajib qada. Dia kena keluarkan fidyah aja. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Atiyah dan itulah dengung kepahaman, itulah yang dipaham daripada itlaqnya kalam Muhasyi Syekh Barmawi pada mula-mula. Fa innahu qala falau qadara ba'da dhalika ala saum lam yanzamhu qada li'annahu mukhatabun bil fidyah ibtidaan kama sarraha bihi al-allamatu Ramli ka Ibn Hajar wa aqarrahu syekhina wa huwa al-mu'tabad khilafan li ba'di jahalatil muftin. Awalan. Ada awalan tadi? Kan? Awalan. Lepas tu kalam dia lagi kena tengok lagi ya. Dan dia kata inilah fa innahu qala falau qadara ba'da zikra al-saum lam yazahu qada li annahu mukhatamu bil fidyah ibtidaan, seperti mana yang ditasrihkan disebut oleh dengan terus terang oleh Allamah Ramli seperti Ibn Hajar. Dan telah mengikrarkannya oleh guru bagi guru kami dan itulah pendapat yang muktamad. Dia cakap ni bersalahan dengan sebahagian kata jahalah al-muftin, orang-orang yang berfatwa yang jahil dengan masalah ni. Jadi ada yang bagi tahu lainlah. Fatafsiluhu
ba'da dzalika baina an takuna qudratuhu ba'da ikhrajil fidyah fayakfihi aw qablahu fayalzamhu shaum innama yatamasya 'alal qaul bi annal fidyah wajibatun badalan. Betul. Wajib bi annal fidyah wajibatun badalan apa tu? Cái gì ni? Yughayyi. Tamasya ala qabi annal fidyah tu apa? Yughayyi ya? Kan yughni? Yughni ya? Ada yughni? Yughayyi. Kita nasrah apa? Dalam minhaj. Ini dalam minhaj ya? Dalam minhaj. Ni? Ha? Ada yughni. Kita darul? Hak 3 jilid tu. Ha? Hadis. Amir dah bawa tak? Ha? Apa dia dalam tu? Yughni. Bukan Yughayyi. Yughni. Kita tengok antara dua tu. Ni nuskhah, ada nuskhah Yughayyi. Liha wa fi nuskhah Yughayyi. Tapi kena tengok balik dekat Hasyiah Barmawi. Kalau ada Hasyiah Barmawi boleh tengok. Bawah tu dia buat taklik ni Hasyiah Barmawi ala Syarhil Ghayah. Nak tengok perkataan dia ni. Tak nampak. Biarlah tu. Dia. Jadi situ ada khilaf. Amma salah Sayyidina Ahmad. Saat
Jadi kalau atas pendapat yang mengatakan mula-mula sekali puasa, lepas tu ganti dengan saum, maka bila dia mampu dia kena qada lah. Dia kena qada lah sebab tadi dia tak mampu puasa sebab sakit. Sebab tu ada badal. Faham? Lepas tu dah sakit tu hilang dah. Ataupun dia punya tadi tak mampu nak puasa, sekarang ni dah mampu puasa dah. Jadi kembali kepada asal balik. Faham? Faham kan? Tadi asalnya puasa, badalnya fidyah. Jadi sekarang ni dah dia boleh puasa, kembali kepada asal. Lepas tu masalah ada yang yang masalah kalau dah bayar tak apa. Maknanya kalau dah bayar kita settle. Kalau belum bayar dia kembali balik kepada asal. Dia kembali balik kepada asal, maknanya puasa kena qada. Itu ada khilaf kat situ. Bila kita tengok khilaf adakah wajib awal-awal lagi fidyah tu ataupun fidyah tu ganti bagi puasa. Yang asahnya wajib ibtidaan. Wajib ibtidaan. Di sinilah ada buat masalah lah. Buat masalah tadi tak ada harapan sembuh kan. Dia ni sakit, doktor dia tidak ada harapan sembuh. Jadi zonnya dan doktor tu bukanlah secara yakin kan, sebab dengan daripada memang adat yang berlakunya, memang ikut ilmu doktornya memang tak ada harapan sembuh lah kan. Jadi dia pun samalah, dia fikir dia zon diri dia sekarang ni dah tidak ada harapan sembuh. Okey, dia tak puasa. Lepas tu dia sembuh, ada ihtimal dia sembuh kan. Boleh jadi dia ni asalnya tak ada harapan sembuh, lepas tu tiba-tiba dia sembuh. Fidyah bayar dah. Baik, sekarang ni fidyah tu memadai tak lepas dia sembuh tu? Fidyah tu memadai tak lepas dia sembuh? Dah. Dia bayar dah fidyah sebab tadi dia sangka kata dia tidak ada harapan sembuh, tiba-tiba sembuh. Tiba-tiba sembuh. Memadai tak fidyah tersebut? Ataupun tak memadai, dia kena puasa balik? Bal tak ada lah tu. Tak ada. Memadai. Betul. Pejin. Memadai. Takkid. Bagaimana kita nak bagaimana pula dengan kaedah la ibrata bizanni al-bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah dengan zon yang nyata salah dia. Sekarang ni nyata zon dia salah. Faham tak? Dalam qawaid ada kaedah macam masalah itulah, man tasahhara dhannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Apa masalah dia? Puasa dia sah.
Hadah tak sah dia kena imsak. Sebab apa? Dia zon kekal malam, rupanya tak kekal malam, dah masuk dah fajar. Zon dia salah. Jadi kaedahnya apa ni, la ibrata bizannil apa ni al-bayyin khata'uhu. Tidak ada ibrah, tak dikira dengan zon yang nyata salah dia. Sekarang ni nyata salah dia. Begitu juga dia zon masuk maghrib, dia pun makan, rupanya tak masuk maghrib lagi. Jadi tadi dia nyata walaupun dengan ijtihad. Sebab ijtihad tu kan zon. Jadi dia zon masuk waktu, rupanya tak masuk waktu lagi. Nyata salah zon dia, batal puasa dia. Dia kena imsak, dia kena qada. Jadi masalah ni, adakah terpakai kaedah tu? Sebab masalah haji, kalau dia upah orang, sebab dia sakit kan, tiba-tiba dia sembuh, dia boleh buat haji sendiri, dia kena buat haji pula. Tak memada dengan tadi tu. Tidak memada yang haji yang tadi tu, hak awal tu. Adakah masalah ni sama dengan masalah tu? Pak, adakah dia sama ataupun tak sama? Nampak nak sama, tapi kalau tak sama, kenapa tak sama? Mai. Jadi dalam masalah ni dia tak sama dengan masalah haji tu. Maknanya puas fidyah dia tadi memada. Memada. Kemudian adakah tak terpakai kaedah tadi tu? Di sini ulama jawablah. Ulama jawab dengan dua jawapan. Jawapan yang pertama, perbezaan dia, ibadat puasa tu dia berulang-ulang tiap-tiap tahun. Dia berulang-ulang setiap tahun, dan ibadat haji hanya sekali seumur hidup. Maka diihtiyat bagi masalah haji lebih daripada masalah puasa. Diihtiyat masalah haji lebih daripada masalah puasa. Jadi puasa haji, kalau dia dah buat dah tadi, lepas tu dia sembuh, dia kena buat balik. Dia kena buat pula. Berbeza dengan masalah puasa ni. Puasa ni dia dah bayar dah fidyah tadi, tak perlu dah dia nak puasa, cukup dah fidyah tadi tu. Cukup dah fidyah yang tadi. Jawapan yang kedua, haji yang orang tu lakukan tu merupakan badal. Haji kan kita ni tak mampu nak buat, lepas tu kita bagi dekat orang lain buat, kita panggil badal haji kan. Jadi itu merupakan badal bagi orang yang sakit. Kewajipan asal atas siapa? Kewajipan asal haji tu atas siapa? Atas orang sakit tu. Tu kewajipan asal. Bukannya kewajipan tu atas orang yang tak sakit. Kewajipan asal atas orang sakit, tapi disebabkan orang sakit, dia gantikan orang lain yang tak sakit untuk buat bagi pihak dia. Itu asal dia lah. Okey. Jadi diperbolehkan untuk upah orang lain bagi pihaknya, atas sangkaan dia sakitnya tak sembuh, tapi sangkaan tersebut silap. Sangkaan tersebut berlaku sebaliknya, maka kembali kewajipan asal tadi kepada orang yang sakit tadi. Jadi A ni sakit. Bila dia sakit, asalnya dia yang wajib haji, lepas tu dia sakit tadi nak buat haji, doktor kata tak ada harapan sembuh dan sebagainya. Jadi disebabkan tu, atas sangkaan tadi dibolehkan dia untuk upah orang lain untuk buat haji bagi pihak dia. Dia pun upahlah orang. Jadi tengok-tengok sangkaan dia tu berlaku sebaliknya. Dia sihat, dia sembuh, maka kewajipan tadi kembali balik kepada dia. Kembali semula kepada orang tadi. Lepas tu dah buat dah tadi tak memadalah, sebab la ibrata bil khata'il bayyin bil zannil bayyin khata'uhu. Sebab tak dikira
zon yang nyata salah dia. Dia nyata tapi dah silap. Okey. Okey. Berbeza pula dengan puasa. Berbeza dengan masalah puasa, yang mana fidyah tu merupakan asal. Yang mana fidyah merupakan asal dan bukannya badal. Ini jawapan yang kedua ni. Jawapan yang kedua tadi tu, kata haji tu badal. Yang apa ni, haji, masalah haji tu, itu badal. Orang lain buat tu badal. Sebab asalnya orang yang sakit tu yang kena buat haji, tapi sebab dia sakit, orang lain yang buat. Jadi dia merupakan badal. Adapun masalah fidyah ni bukan badal. Kata fuqaha, fidyah bukan badal, fidyah asal. Sebab asal asal puasa kan boleh pilih. Tak? Asal puasa kan boleh pilih, iaitu sama ada nak puasa ataupun bayar fidyah tapi tak puasa. Maknanya dia sama ada nak puasa ataupun dia tak mau puasa, dia bayar fidyah, dia tak payah puasa. Kemudian diwajibkan salah satu. Tapi fidyah tu asal ke ataupun bukan? Dia asal. Dia sebenarnya asal. Sebab pada permulaan memang antara dua tu, kedua-dua tu asal. Kemudian diwajibkan salah satu. Sebab di awal syariat berbeza dengan puasa, yang mana fidyah merupakan asal dan bukannya badal. Kerana di awal syariat dahulu diberi pilih sama ada untuk berpuasa atau membayar fidyah. Maka puasa dan fidyah itu kedua-duanya adalah asal. Jadi barang siapa yang telah membayar fidyah kerana sakit yang disangka tiada harapan sembuh, kemudian ia sembuh, maka memada fidyah tersebut kerana ia tidak melakukan badal pada hakikatnya, tetapi melakukan asal. Hantar dalam tu. Anak tak ada hantar lah itu. Tak ada. Oh, dah ruak tak ada. Tak ada hantar. Syahdo. Tak baca. Baca 25 April. Baik. Kemudian kata syarih rahimahullah, wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin. Jadi kata syarah, wala yajuzu ta'jil mud qabla Ramadan. Tak harus menyegerakan mud. Maknanya menyegerakan dia bayar fidyah tu sebelum Ramadan. Bahkan kata Muhasyi rahimahullah, bal la yajuzu ta'jilu fidyati yaumin qabla dukhuli lailatihi. Bahkan tidak harus menyegerakan fidyah
siang hari puasa tu sebelum masuk malam dia. Jadi sebelum masuk, contohnya hari kedua, sebelum masuk malam kedua tak boleh dia nak menyegerakan, tak boleh dia nak bayang. Tak boleh dia nak bayang. Wa qawluhu yajuzu ba'da fajri kulli yawmin ay wa ba'da ghurubi syams fi lailati kulli yawm. Jadi kata syarih harus selepas fajar tiap-tiap hari. Jadi hari pertama maknanya bayang selepas fajar tiap hari pertama. Lepas tu hari kedua selepas fajar hari kedua, selepas fajar hari ketiga, selepas fajar hari keempat. Bahkan boleh juga selepas terbenam matahari. Selepas terbenam matahari hari pertama, esok baru puasa hari pertama, tak puasa hari ni, malam dia. Lepas tu hari kedua terbenam matahari hari kedua, yang malam hari kedua tu boleh dah keluar. Malam hari ketiga boleh dah keluar bagi untuk siang hari ketiga. Malam hari keempat boleh dah untuk hari keempat. Macam tu. Jadi tak syarat selepas fajar, dia boleh awal. Boleh awal. Boleh awalkan. Tapi awal pun kena tunggu masuk malam dia lah. Tunggu masuk malam dia. Tak syarat lepas fajar pun. Tak syarat lepas fajar. Tu kaedah tu. Kan dia pakai kaedah tu. Ada kaedah dengar harta. Pada kaedah kullu huquqin maliyatin laha sababan yajuzu yajuzu ta'jiluha ala ahadihima. Hukuk maliyah yang ada dua sabab, maka boleh ditakjilkan hukuk tersebut atas salah satu daripada dua sabab tu. Bila berlaku salah satu sabab boleh dah. Macam zakat fitrah. Macam zakat fitrah. Jadi zakat fitrah nak wajib tu bila? Fitrah. Bagi ya. Tu wajib. Tu ya. Kau tu waktu afdal. Afdal. Waktu wujud bila waktu wujud? Dah, maknanya waktu wujud dia, waktu wujud betul dia. Dia betul-betul wajib lah. Kita keluar sekarang ni tak wajib lagi. Faham tak? Tapi harus untuk kita keluarkan. Dia jadi wajib bila? So maghrib lah. Dia boleh sampai dua sabab. Dia ada dua sabab. Ramadan, Syawal. Dapat satu juzuk pada Ramadan, satu juzuk pada Syawal. Jadi sekarang ni dah berlaku lah satu sebab kan. Itu Ramadan. Tak kira dapat juzuk tu awal ke, tengah ke, akhir ke. Ni dapat. Ni sekarang ni kita pun dah dapat dah sebahagian. Jadi dah berlaku satu sebab. Sebab tu boleh dikedepankan, boleh diawalkan zakat tu. Sedangkan nak wajib dia, nak betul-betul wajib kalau kita dah dapat Syawal, juzuk Syawal. Sekarang ni tak dapat lagi juzuk Syawal. Jadi dapat juzuk Syawal tu wajib.
Itu betul-betul wajib zakat fitrah. Afdalnya sebelum solat tu kita keluarkan kan, pagi tu. Jadi adakah ini dia pakai kaedah yang sama? Sebab boleh sebab dia dapat dah malam. Dia dapat malam dia boleh keluarkan. Allahu a'lam. Bagi kurang puasa, dia tak puasa lagi. Faham tak? Dia untuk hari puasa tu. Tapi nak puasa pun memang kena niat malam tu. Puasa wajib kan? Allahu a'lam. Satu lah. Baik. Tengok atas sikit. Wala yajuzu. Mana dia? Kat ayat tu, lepas ayat. Kemudian masuk tengok kat ayat tu pun cantik juga. Wa dalil ala wujubil fidyah tu. Qauluhu wa yut'im an kulli yawmin muddan, dalam tu. Wa dalil ala wujub al fidyah ala man dzukira ayah. Nampak? Dip. Meh? Bang. Okey. Wa dalil ala wujubil fidyah ala man dzukira ayatu wa ala alladzina yutiqunahu fidyatun. Dan dalil atas wajibnya fidyah atas orang yang tersebut tu iaitu firman Allah Taala ya Quran, wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun. Ini binaan ala anna kalimata la muqaddaratun ay la yutiqunahu. Jadi ayat tu wa 'alal ladzina yutiqunahu maksud dia apa? Dan ke atas mereka-mereka yang tak mampu. Situ yutiqunahu kan. Kalau kita nak baca terjemah satu-satu, atas mereka yang mampu puasa, fidyah. Tapi sekarang ni kita bina atas apa? Atas berlaku majaz kat sini. Ada majaz bil hazf. Majaz dengan hazaf ru'la. Dia sebenarnya dia punya faham apa ni maksud dia, wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Tapi la tu tak ada. Sebab tu dia kata bina ala anna kalimata la muqaddarah. Ini dibina di atas bahwasanya kalimah la ditakdirkan. Ai la yutiqunahu. Itu dia takdirkan dah. Maksudnya atas orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa, fidyah. Dia yang tak mampu puasa tu dia kena fidyah. Itu salah satulah. Salah satu tafsiran ayat ni. Au annal murad yutiqunahu hala syabab wa sihhah. Summa ya'jizuna anhu ba'dal kibar awil marad alladhi la yujabuhu. Ataupun maksud daripada ayat tu iaitu orang yang mampu pada ketika muda dan pada ketika sihat, kemudian lemah daripada puasa selepas ditua dan sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ataupun murad ayat tu macam tu. Wa kana Ibnu Abbas wa Aisyah yaqra'ani wa 'alal ladzina yutawwakunahu ay yukallafunahu fala yutiqunahu. Dan Ibnu Abbas dan Aisyah dia baca nuskah depa baca wa 'alal ladzina yutawwakunahu, maksudnya yukallafunahu, ai maksudnya apa, yasyukku alaihim, maksudnya puasa tu jadi susah ke atas mereka, maka fala yutiqunahu, maka dia tak mampu untuk puasa. Itu maksud yukallafunahu. Jadi berat ke atas mereka tu puasa, yukallafu, maknanya terbeban mereka tu disebabkan puasa tu, maka mereka tak mampu untuk berpuasa. Jadi dibina atas ni jugalah, maknanya apa ni bawa datang kan bacaan Ibnu Abbas, bacaan Ibnu Abbas dan juga bacaan Aisyah. Nak tafsirkan bacaan ni lah,
wa 'alal ladzina yutiqunahu tu, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun. Maknanya kita takdirkan ada la situ. Wakila al-ayah ala zahiriha. Kil ayah tu ala zahiriha, di atas zahiriha lah. Min annal ladzina yutiqunahu yukhrijuna fidyatan illam yasumu. Ataupun kita kata ayat tu seperti mana yang zahir, tidak ada la yang ditakdirkan. Tidak ada la yang ditakdirkan. Maka maksud ayat dia, orang-orang yang mampu untuk puasa, dia banyak fidyah. Maka dia tak puasa. Dia banyak fidyah, lepas tu dia tak puasa. Tu kalau maksud zahir dia. Maknanya al-ayah ala zahiriha min annal ladzi yutiqunahu, bahasanya orang-orang yang mampu untuk puasa, mereka keluarkan fidyah, yukhrijuna fidyah illam yasumu, jika mereka tak puasa. Kalau mereka tak mau puasa, mereka keluarkan fidyah, dia tak payah puasa. Fakanu mukhayyarina fi sadril Islam baina saum wa ikhraj fidyah. Dan adalah mereka tu orang Islam diberi pilih pada permulaan Islam sama antara puasa dan keluarkan fidyah. Summa nusikha dzalika biqaulihi ta'ala, kemudian dinasahkan takhyir tadi itu dengan firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang hadir, dia lihat anak bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Siapa yang hadara minkum, pada ketika dia hadir, dia ada pada ketika lihat nampak anak bulan tu, dia ada pula kat tempat tu, maka dia kena puasalah, maka hendaklah dia berpuasa. Jadi atas tafsiran yang pertama, fa'alal awal takunul ayatu muhkamatan. Atas tafsiran yang pertama, ayat tu ayat muhkamah, bukan mansukhah. Muhkamah lawan dia mansukhah. Muhkamah ay ghairu mansukhah. Dia ada ingat muhkamah ada lawan dia mutasyabihah. Tu satu. Ada muhkamah maksud dia lawan dengan mansukhah. Sini muhkamah lawan dia mansukhah. Sebab tu dia tolong tafsirkan lagi tu, muhkamah ay ghairu mansukhatin, ay ghaira mansukhatin. Fa'alal awal takunul ayah muhkamatan. Jadi tafsir yang pertama kita letak ada takdir la tu, maka ayat tu ayat yang muhkamah, bukannya ayat yang mansukhah. Wa alasani, atas tafsir yang kedua, bukannya ada la, memang ayat tu ala zahiriha, takunul ayat tu mansukhatan. Jadi ayat tu jadi mansukh. Wa huwa qaulu aksaril ulama, itulah pendapat kebanyakan para ulama. Dia kena tahulah ada khilaf. Ayat ni ada kata mansukh, ada kata tak mansukh. Atas tafsiran ni tak mansukh, atas tafsiran ni mansukh. Wal fidyatu huna li asli saum, dan fidyah di sini bagi asal puasa. Fidyah di sini bagi syekh pada masalah syekh dan ajuz dan marid ni bagi asal puasa. Bagi asal puasa dia tu. Adapun wa fil hamili wal murdi' li tafwiti fadilatil waqt. Wa taratan yaktakunu li ta'khir. Wa dhalika fima akhara qada'a Ramadan ma imkani hatta dakhala Ramadan akhar fa innahu yalzamu ma qada' li kulli yawmin muddun. Boleh kita buat kesimpulan kat sini, fidyah tu sama ada li asli saum dan sama ada fidyah tu litafwid fadilatil waqt ataupun litakhir.
Sebab dia kata sini fidyah di sini ni iaitu pada masalah syekh, ajuz dan marid ni li asli saum. Fidyah tu bagi asal puasa. Dia ganti bagi asal puasa tu lah. Puasa yang ditinggalkan tu. Adapun fidyah pada masalah hamil dan juga murdi', orang yang hamil dan juga orang yang menyusukan anak, itu kerana dia tafwid. Dia tafwid fadilatil waqt, kerana meluputkan kelebihan waktu tu. Jadi dia tak puasa sebabkan takut bimbang-bimbangkan anak dia. Jadi dia berbuka. Jadi dia kena qada dan dia kena fidyah. Jadi fidyah tu disebabkan tafwid fadilatil waqt tu. Wa taratan takunu fidyah tu li ta'khir. Dan terkadang fidyah tu kerana sebab takhir. Takhir macam mana? Puasa tahun ni, tahun lepas puasa, tapi tak qada sampai dah datang puasa tahun ni. Jadi dia kena fidyah bagi puasa yang ditinggalkan. Wa dzalika, masalah takhir tu fima iza akhara qada'a Ramadan ma imkani hatta dakhala Ramadanu akhar fa innahu yalzamuhu ma'al qada' li kulli yawmin muddun. Faham kan? Fa inna sittatan minas sahabah qalu bidzalika. Jadi 6 orang daripada sahabat mereka berkata dengan yang demikian. Demikian apa? Kena bayak serta qada'. Kena fidyah, kena qada'. Kena bayak fidyah dan juga kena qada'. Wala mukhalifa lahum, dan tidak ada yang mukhalafah akan ke-6 sahabat yang bercakap dengan demikian tu. Bi khilafihi ma'a adami imkanihi. Bi khilafi ta'khir ma'a adami imkani ma'a adami imkanil qada'. Maknanya kalau dia takhir serta tak mampu nak qada', itu tak kena fidyah. Faham kan? Contohnya dia sakit sampailah Ramadan tahun depan. Masuk Syawal dia sakit, sampai Ramadan tahun depan dia sakit. Jadi dia tak mampu nak qada', itu tak ada masalah. Dia tak kena fidyah. Dia kena ganti je lah puasa dia. Ni dia sebut tafriq dari situ. Falau akhara ma'a adami imkanihi listimrari uzrihi hatta dakhala Ramadanu akhar fala fidyata alaihi li hadha ta'khir. Tadi hak nak sebut tu lah. Wa tatakarraru fidyatu ta'khir bi takarruri sinin li'anna al-huquq al-maliyah la tatadakhal. Walau akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadanu akhar thumma mata ukhrija min tarikatihi li kulli yawmin muddun li asli saum alladhi fatahu wa muddun li ta'khir. Jadi pendapat muktamad, fidyah tu berulang-ulang dengan sebab berulang-ulangnya tahun. Contohlah kan, tahun lepas Zaid tak puasa 5 hari. Zaid tak puasa 5 hari. Sampailah tahun ni dia tak qada'. Jadi apa yang dia kena? Dia kena apa? Oi, kena apa? Lamun. Dia Zaid tak puasa tahun lepas 5 hari. Dan dia tak qada' sampailah tahun ni. Dan tak ada uzur pun. Jadi apa yang dia kena? Qada' dengan fidyah. Kena qada' apa hari? 5 hari. Lepas tu fidyah 5 apa? 5 cupak. Okay, 5 mud. Lepas tu dan tahun ni juga dia tak qada' sampai dah datang tahun depan. Lepas tu dia apa yang dia kena? Dia kena qada' apa hari? 5 hari. Cupak 10. Maknanya dia akan bertambah
bitakaruri sinin. Tahun depan pula 15. Tahun depan pula 20. Tapi dia kalau dia akan jadi sakit bila tahun ni dia tak puasa, tahun depan pun dia tak puasa, tahun tu pula dia tak puasa. Jadi tahun ni dia akan tambah. Hak tahun selepas tu pula dia akan tambah selepas tu. Dia akan tambah lagi. Jadi banyak. Hak tu kau muktamad. Tapi selangor dia tak ambil kau tu. Selangor dia tak ambil kau muktamad. Maknanya apa ni, kalau tengok dalam masa dekat, tengoklah, boleh tengok kat web dia. Maknanya dia tak bertambah. Dia ambil pendapat yang mengatakan dia tu tak takarrar. Negeri lain tak tahulah, yang nak tahu Selangor. Maknanya kalau 5 hari tadi dah 3 tahun dah dia tak qada, 5 jelah dia bayar. 5 mud. 5 mud bukannya 15. Tapi pendapat yang muktamad yang ni, dia bertambah dengan bertambahnya tahun. Dia akan berulang-ulang fidyah tu dengan berulangnya tahun. Alhamdulillah. Li'anna al-huquq al-maliyah la kerana hukum maliyah ni dia tak termasuk-masuk. Maknanya contohnya kalau dia tak qada tahun depan, tahun ni dia tak qada, lepas tu masuk tahun depan, kira masuk dalam tu. Tak kira macam tu. Falau akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadanu akhar summa mata ukhrija min tarikatihi likulli yaumin muddan. Jadi kalau dia takhir qada' Ramadan sampailah masuk Ramadan yang satu lagi, lepas tu dia mati, maka dikeluarkan daripada harta peninggalan dia bagi tiap-tiap hari puasa dia tu muddan. Dua mud. Kenapa 2 mud? Muddun li asli saum, 1 mud kerana asal puasa tu yang dia tinggalkan, alladhi fatahu, wa muddun li ta'khir, dan 1 lagi mud untuk takhir. Ni kita sebut kita katakan fidyah kan, mud ni kan sama ada li asli saum ataupun li tafwid fadilati apa ni al-waqt ataupun li takhir. Jadi sini 2 mud, 1 li asli saum, 1 li takhir. Boleh tak wali nak puasa? Atas pendapat jadi tak boleh. Walaysa lil wali an yasuma alal qaulil jadi. Tidak boleh bagi wali dia berpuasa bagi si mati itu atas pendapat jadi. Wa amma alal qaulil qadim wa huwal mu'tamad kama marah falahu an yasum. Jadi atas pendapat qadim, itu pendapat mu'tamad seperti mana yang telah lepas, boleh betul wali itu berpuasa bagi pihak si mati itu. Boleh tak dia boleh dia puasa 2 hari ke? Kan 2 mud. Boleh dia puasa 2 hari? Kan 1 hari ya? 1 hari ya. Kenapa 1 hari ya? Kenapa 1 hari ya? Demi dia boleh puasa 2 hari ke boleh puasa sehari ya? Sebab apa sehari ya? Meh? Dia boleh puasa 2 hari ke sehari? Sehari ya. Kenapa 1 hari ya? Kenapa anda tak bagi 2 hari? Macam mana? Dia tinggal sehari ya. Dia tinggal sehari ya. Sebab puasa yang ditinggalkan tu sehari ya. 1 hari tu fidyah sebab takhir, bukan sebab puasa. Tak. Jadi yang apa ni sehari je lah untuk dia puasa tu. Falahu an yasum. Fa iza shoma hasala tadaruku asli saum wa wajabat fidyatu takhir faqat. Hak tu bukan sebab puasa, hak tu fidyah tu bukan sebab asal puasa. Fidyah tu sebab takhir. Jadi bila puasa hasillah dapat asal puasa tu. Asal puasa yang ditinggalkan tu. Okey, tu settle. Tapi masalah takhir tu tak settle lagi. Takhir tu dengan fidyah je. Takhir tu mana boleh 2. Yang boleh 2 masalah asal puasa tu. Asal puasa orang yang dah mati, boleh sama ada tak, sama ada fidyah ataupun puasa. Tapi berkenaan dengan masalah takhir tu,
berkenaan dengan masalah takhir tu, dia memang awal-awal dia kena fidyah, bukannya ada pilihan fidyah ataupun saum. Mafhum? Jadi wa wajabat fidyah tu takhir faqat. Itu jelah kena. Habis masalah orang syekh dan juga ajuz. Syekh dengan marid, orang tua dan juga orang sakit. Lepas tu dia nak masuk pula masalah hamil dan juga murdi. Ni satu kategori lain lagi. Dia ada 5 kita cakap kan. Dalam ni kita tak boleh sebut berapa. Ada orang yang berbuka, dia kena kafarah. Dia kena qada dan juga dia kena kafarah uzma. Yang ni dah lepas dah. Ni masalah kedua ni, dia berbuka dan dia kena fidyah sahaja. 2. Ni kita nak masuk kategori yang ketiga. Ketiga dan juga yang keempat asal sekali. Iaitu orang yang berbuka. Yang ketiga, orang yang berbuka dan dia kena qada dan dia kena fidyah. Yang keempat, dia berbuka dan dia kena qada sahaja, tak kena fidyah. Allahu a'lam. Cukup. Kalau pening tak banyak ni, 2 hari habis kot. Untuk bab puasa ni lah, 2 hari habis InsyaAllah. Hamil kita baca, lepas tu marid. Hamil dengan murdi', lepas tu marid dengan musafir, lepas tu puasa-puasa sunat. Ada soalan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.